Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua viewers dan juga subscriber channel Dr. Azizah Amar. Untuk makluman semua, kita masih lagi ongoing misi satu rumah, satu terlatih CPR dan sasaran kita untuk mengejar 100,000 orang terlatih CPR setahun, insyaAllah. Untuk maklumat lanjut, bolehlah layari Facebook page kami dan juga Instagram. Link provided down below di description. So, masih ingat tak podcast sebelum ini tentang angka SIVA? Dalam podcast tersebut, saya ada kongsi mengenai kelas online dan juga kelas face-to-face yang kita anjurkan. Masih ingat tak? Kalau anda masih tak ingat ataupun masih belum menonton, saya ada provide link di bawah untuk tuan-tuan lihat podcast tersebut. So, pada kali ini kita nak share tentang partisipan yang join kelas online ini. So, sebelum ini tak ada kelas online. Sebelum ini kita punya kelas semua face to face. Tapi disebabkan COVID-19, pada 8 Mac 2020 Kerajaan Malaysia decided untuk memutuskan rangkaian. So, apa kita buat? Kita lancarkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Masih ingat tak semua? 8 Mac 2020 di mana semua orang tidak dibenarkan keluar. So, pada ketika itu macam mana kita nak buat face-to-face class? So, Akademi Dr. Azizah Amar mengambil inisiatif, why don't kita buat satu kaedah baru iaitu online class. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya cerita lebih lanjut, kepada mereka yang di luar sana yang belum subscribe, mohon untuk tekan subscribe button, kemudian turn on the notification button agar tuan-tuan akan dapat video-video terbaru dan terkini daripada kami. So, balik kepada cerita tadi. So, ada seorang pelajar IPTS. Nama dirahsiakan untuk tujuan sensitivity, tapi untuk mudahkan penceritaan saya namakan dia Kamal. Kamal ni pelajar IPTS, dia masuk kelas saya online pada awal tahun ini. Dan dia ada 4 jenis lah, saya rasa. 3 jenis lah peserta yang join online kelas. Satu, yang join kelas online saya ni dia terlalu skeptikal. Oi, boleh ke, faham ke, macam-macam soalan, macam-macam benda dia tanya. Yang kedua, orang yang 50-50. Betul, yakin, tak yakin, scam, tak scam, macam-macam lah dia orang fikir. Tapi dia 50-50. Ni masih boleh lagi. Dan ketiga, golongan yang betul-betul nak join. Yang betul-betul nak join ni senang lah. Alright? So, Kamal ni jatuh kepada kategori yang tiga yang betul-betul nak join. So, apabila dia nak join, dia senang. Macam mana nak tahu senang? Masa pendaftaran pun senang. Masa dia tanya kita soalan-soalan tak banyak lah. Dia tanya pop-pop terus register. So, Kamal terus register, masuk kelas online. Masa dalam kelas online, kita boleh nampak juga tiga-tiga kategori ni tadi. Yang skeptical ni semua ni kadang-kadang tak nak on camera lah. Bila kita tanya soalan buat tak tahu. Okay. Yang 50-50 ni dia macam acah-acah. Kadang-kadang malu, kadang tak. Tapi yang betul-betul nak dalam kelas, terbaik. Diorang memang engaging, diorang participate, diorang buat apa saja yang kita minta dalam online kelas. Alright? So, Kamal pun join. Alhamdulillah, end up, dia pun berjaya mengikuti kelas tersebut. Dan beberapa bulan selepas online kelas dia join, Kamal berdepan dengan satu senario, satu situasi di RNR. Ketika itu dia cuti semester, balik on the way dia stop kat RNR dan dia nampak ada satu kejadian mangsa dapat cardiac arrest dan Kamal pun perform CPR dan lakukan apa yang dipatut seperti yang beliau belajar secara online. Dan Alhamdulillah, mangsa dapat diselamatkan. Macam mana saya tahu cerita ini? Sebab Kamal sendiri yang call dan bagi tahu pada saya. So, Kamal kata, masa dia call, dia kata dia bersyukur dia ambil keputusan yang betul. Dia syukur dia tak dengar kata-kata kawan dia yang skeptikal. Masa daftar tu dia kata dia ajaklah kawan-kawan yang lain. Tapi semua tak nak, semua macam mana? Betul ke, boleh ke, faham ke, macam-macam alasan. Tapi Kamal kata dia bersyukur sangat sebab dia ikut kata diri, kata hati dia sendiri untuk belajar dan akhirnya dia belajar dan akhirnya beliau mampu memberi bantuan dengan ilmu yang dia belajar secara online tersebut. So, bila dia dah berjaya buat dan itu dah akhirnya datangkan kepuasan pada diri sendirilah. Dan apa yang ingin saya ataupun apa yang saya harap kisah Kamal ini boleh menjadi iktibar kepada kita semua bahawasanya online class atau face to face ini sebenarnya hanyalah satu kaedah, method. Tapi yang lebih penting adalah ilmu. Kadang-kadang saya tak faham kenapa kita punya argument, bagaimana method. Tapi bukan pasal method yang patut kita kisah, ilmu itu.
Soalan ini bukan saja dalam soal pertolongan cemas, apa saja subjek lah. Mungkin kita kelas memasak, menyanyi, macam-macam kelas. Method itu saja berbeza, tapi yang penting adalah ilmu. So ada orang dia suka kepada face to face, ada orang suka kepada online. Saya bukan nak lawan mana lebih baik, sebab kebaikan online ada online kebaikan dia sendiri. Dan face to face ada kebaikan dia sendiri. Dan yang terbaik dan yang menariknya di Akademi Dr. Aizul Amal kita bagi online, kita juga bagi face to face. Kita bagi kedua-duanya, terpulang kepada tuan-tuan. Tapi yang lebih utama yang saya nak semua orang cuba dapat tangkap daripada kisah Kamal ini adalah yang penting ilmu. Yang penting ilmu supaya kita mampu bertindak dalam waktu kecemasan. Dan jangan terlalu bersangka buruk, jangan skeptikal, akhirnya tak belajar pun. Kalau katakan Kamal jadi seperti kawan-kawan yang lain yang terlalu skeptikal tak masuk, mungkin apabila Kamal berdepan dengan senario di RNR tersebut, beliau tidak mampu melakukan apa-apa, tapi disebabkan keyakinan yang dia ada dengan semangat yang dia sendiri ambil inisiatif untuk belajar, alhamdulillah Kamal telah menjadi hero pada senario ataupun situasi tersebut. Apa metod yang anda suka? Online, face to face, itu tidak utama. Yang paling utama, dapatkan ilmu ini agar anda mampu menjadi seorang wira.